Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. Dan hari ini kita akan tengok lagi pengajaran daripada pelajaran yang kita belajar sebelum ni, iaitu daripada pelajaran yang kelima berkenaan dengan surah At-Tin. Surah At-Tin. Jadi kita akan masuk pengajaran surah ini, Al-Aizatu Minan Nusus. Apa dia pengajaran-pengajaran yang kita ambil daripada surah ini, ayat-ayat yang kita sudah baca sebelum ni. Surah Tin tu yang mengandungi 8 ayat itu diturunkan di Mekah. Apakah kandungan dia? Apakah pengajaran yang kita dapat ambil daripada surah ini? Jadi kita tengok perenggan yang pertama tu di bawah Al-Aizatu Minan Nusus tu. Kita tengok khalaqallahul insanu fi zahri ahsanu aqwam wa afdalu suwar. Okey, kita tengok apa maksud dia. Walakinna katsiran minal jinsihi min khuluqil akhta'i halat wa li'itikabihi zunuba wal khata'i. Tikaba zunuba wa akhta'a. Okey, apa maksud dia? Khalaqallahul insana. Allah Ta'ala menciptakan manusia pada zahirnya. Pada zahir ni kita nampak dengan mata kepala kita ni, manusia ni ahsanu aqwam, sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Daripada rambut hingga ke kaki, sebaik-baik bentuk. Wa afdalu suwar, mana secantik, selebih-lebih rupa. Rupanya yang keadaannya yang cantik ataupun yang elok Allah Ta'ala jadi. Walakinna katsiran, lakinna katsiran, akan tetapi, minal jinsi, daripada jenisnya, jenis ni manusia ni, fi khuluqil akhta', pada keadaan atau kelakuannya, berbagai-bagai halat, berbagai-bagai halat, li'itikabi, kerana li'itikabi, kerana mengerjakan dosa-dosa dan kesilapan. Okey, ni sifat di antara sifat-sifat manusia ni. Sifat manusia. Jalan balik Okey, baik. Kita tengok ayat yang seterusnya pula. An-najihu min jinsihi al-mu'minu wal-amilu bi'a'mali as-salihat, a'mali as-salihat li'anna lahum sawabul ukhawi daimun ghairu munqati' anhum li'imanihim wa a'malihim salih. Okey, baik. Yang berjaya, an-najihu ni yang berjaya atau yang mendapat syurga. An-najihu ni min jinsihi, daripadanya jenisnya, yang al-mu'minu, yang beriman. Syarat yang pertama al-mu'minu, yang beriman. Yang kedua pula al-amilu bi'amali,
dan orang-orang yang melakukan amalan bi'amalis soleh, dengan amalan yang soleh. Lianna lahum, kerana sesungguhnya bagi mereka itu sawabul akhrawi, iaitu pahala di akhirat, daiman sentiasa, ghairu munqati', tidak terputus, anhum, daripada mereka. Daripada mereka. Baik. Sebab apa? Liimanihim, kerana keimanan mereka. Wa a'malihim soleh, kerana amalan mereka yang soleh. Baik. Orang yang berjaya, pengajaran kita pada hari ini iaitu, pertama, hendaklah dia ni seorang yang beriman. Yang kedua, hendaklah dia melakukan amalan yang soleh, dan dia akan mendapat pahala yang tidak putus-putus di akhirat kelak. Tu dia pengajaran kita. Yang pertama, manusia ni, kalau kita tengok pada ayat yang pertama, ayat itu dalam surah ni, iaitu ayat yang keempat, ayat yang kelima dalam surah ni, summa radadna wa asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka itu sebawah-bawah, iaitu di bawah neraka tu. Dan juga hak akhir sekali ni, kerana sebab apa Allah Ta'ala letak dia di bawah sekali ni? Sebab itulah, di antara dia melakukan banyak dosa, zunub. Maksudnya zunub ni maksudnya banyak dosa. Wa akhta' ni banyak kesalahan dia yang Allah Ta'ala larang ni. Maksud dia. Dan golongan yang berjaya, Allah Ta'ala buat syarat. Di antaranya mereka ini, yang pertama beriman. Syarat yang pertama beriman. Yang kedua, mereka ini melakukan amalan yang soleh. Amalan yang Allah Ta'ala terima ni, amalan yang soleh ni. Tu dia pengajaran kita pada hari ni. Dan orang yang melakukan amal soleh ni, dia mendapat pahala yang tidak putus-putus di akhirat kelak. Jadi setakat tu saja, dan Ustaz harap pelajar-pelajar semua dapat menyiapkan kerja-kerja yang Ustaz pesan ni. Di antaranya, sila salin pelajaran ini di dalam buku tulis, dan juga Ustaz nak minta semua pelajar melihat muka surat 37 tu untuk hafalan. Semoga kita dapat memahami ayat dan surah ini dengan baik. Jadi sekadar itu saja pada hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.